Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Memulakan berita malam dengan perkembangan di Muka. Tuai rumah yang dipilih harus mempunyai pengetahuan berkaitan tusun tunggu dan adat rumah panjang selain bertanggungjawab membimbing penduduk di bawah seliaan masing-masing. Menteri di Jabatan Pimpin Sarawak, Datuk John Siki Tayai berkata, ia bagi membimbing rakyat menuju ke arah kemajuan terutamanya dalam bidang ekonomi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus itu menegaskan setiap tuai rumah juga perlu membawa sekurang-kurangnya 2 orang ahli jawatankuasa AJK ke setiap majlis yang melibatkan program anjuran agensi kerajaan. Nalai aku mengharap kepada kita buat rumah panjang kita kena coba satu di Papua tadi ada pasal ekonomi ada krisis udah kedua JKK pendidikan pelajaran jadi di sana. Beliau berkata demikian dalam majlis pemimpin bersama rakyat di Rumah Lanyau Tuli, Bukit Dinding pada Ahad. Dalam hal itu, Datuk John Siki turut menyampaikan sijil pelantikan kepada 16 orang ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK kawasan Dun Kakus serta penyerahan projek penambahbaikan rumah miskin Sarawak PPRMS kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Lanyau Tuli. Beliau turut mengumumkan peruntukan kepada JKKK Rumah Lanyau Tuli sebanyak RM15,000 dan juga RM5,000 kepada Biro Wanita. Seterusnya, Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP telah menghulurkan dana mudah cara untuk membantu masyarakat terutamanya golongan belia yang tinggal di luar bandar. Timbalan Menterinya Datuk Snoordin Lawan berkata, dana tersebut memberi fokus dan tumpuan sepenuhnya ke atas program, aktiviti dan pembangunan kapasiti yang menyumbang kepada pembangunan sektor warisan, kesenian dan kebudayaan Sarawak. Dana mudah cara ni boleh dimohon, boleh di-apply oleh orang-orang muda, banyak kegunaan. Salah satu daripadanya adalah dari segi tarian, ya, penganjuran tarian, seni, okay. Selain daripada seni, makanan, culinary, food, makanan yang kreatif. Selain daripada itu, fashion, design. Semuanya dalam industri kreatif. Banyak lagi. Dia punya skopnya agak luas dan lebar. Dan ini terutamanya kita bagi kepada orang-orang belia kita. Kerana kita tahu orang-orang belia kita di luar bandar ni mereka mempunyai banyak idea, banyak kreativiti yang mereka ingin pertengahkan. Cuma masalah mereka dua saja. Satu, mereka tidak ada dana. Bagaimana? Kedua, platform. Okay? Sebab mereka mempunyai, they've got the bakat, talent dan sebagainya, tapi mereka tidak mempunyai dana bagaimana untuk mempertengahkan bakat mereka. Satu. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Penutupan Betong Food and Art Festival BEFA Fest 2023 di Pekarangan Tasik Medan Betong pada Ahad. Program julung kali diadakan itu mendapat sambutan meriah daripada penduduk bukan sahaja dari Betong, Malah Sari K, Sri Aman, Saratok, Sibu dan sebagainya. Dalam hal itu, Datuk Snoordin berkata BEFA Fest dicadangkan untuk dimasukkan dalam kalender pelancongan tahunan negeri. Jelasnya, program ini adalah satu cara untuk mempromosikan makanan dan barangan tempatan serta budaya tempatan di Betong. Dan kita boleh juga mencadangkan agar ini boleh dimasukkan ke dalam kalender tahunan. Ya, kalender tahunan. But you have to be consistent lah. Mesti konsisten mengadakannya. Dan ini saya dipahamkan dengan festival ini ataupun BEFA Fest ini adalah satu cara untuk mempromosikan makanan-makanan tempatan dan juga mempromosikan budaya tempatan kita. Dalam perkembangan berkaitan, Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu menjelaskan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka penuh bermakna dan amat signifikan bagi semua rakyat di Sarawak.
Katanya sepanjang 6 dekad Sarawak merdeka, pelbagai cabaran dan rintangan telah dilalui oleh rakyat Sarawak. Jelasnya, ia turut memaparkan kisah atau perjalanan naratif dari tahun 1963 hingga tahun 2023. Segala pembangunan dan kemajuan yang telah dicapai sehingga ke hari ini. Walau bagaimanapun, segala cabaran tersebut, pengalaman yang pahit manis yang kita lalui telah menyediakan satu asas dan juga landasan yang baik dan bermakna bagi Sarawak untuk kita maju ke depan dengan slogan Sarawak Maju Makmur. Maka saya penuh yakin dan percaya serta mendoakan agar Sarawak di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Premier dan Kerajaan GPS akan terus maju dengan dasar-dasar Yang Amat Berhormat Premier. Kita tahu pelbagai inisiatif yang beliau telah laksanakan dan akan dilaksanakan. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan upacara flag off konvoi Kembaran Sarawak Merdeka di dataran Medan Betong pada Isnin. Dalam hal itu, konvoi Kembaran Sarawak Merdeka meneruskan perjalanan mereka ke daerah Sri Aman dengan disertai pasukan tetap konvoi serta agensi-agensi kerajaan di bahagian Betong. Konvoi ini merupakan pembuka tirai sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka di mana kemuncaknya akan diadakan pada 22 Julai apabila konvoi tiba di Padang Merdeka Kuching dan perarakan besar-besaran juga akan diadakan pada hari tersebut. Berikutnya, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS mengadakan program vaksinasi, pelesenan dan chip mikro secara percuma di Dewan Masyarakat MBKS bermula jam 8 pagi hingga 4 petang baru-baru ini. Menurut pihak penganjur, pemberian vaksin tersebut terbuka hanya untuk anjing sahaja bagi mengelak dan membendung penularan wabak anjing gila atau rabies. Tinjauan Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di lokasi berkenaan mendapati pemilik anjing sekitar Kuching tidak melepaskan peluang untuk menyertai program tersebut sebagai tanda sokongan kepada Kerajaan Sarawak untuk membantras penularan wabak rabies. Pihak penganjur juga menyeru agar pemilik anjing yang belum divaksin untuk datang mendapatkan vaksin anti-rabies secara percuma sebelum program tersebut tamat pada pukul 4 petang. Program tersebut merupakan anjuran bersama MBKS, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, UKAS dan Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak. Dalam perkembangan lain, Yayasan Sarawak akan menganjurkan Expo Pendidikan Sarawak di 45 daerah di seluruh negeri ini pada 8 Julai depan. Pengarah Yayasan Sarawak, Mersal Abang Rosli berkata, Expo ini bertujuan menyebarkan maklumat mengenai peluang pendidikan terkini yang tersedia untuk pelajar di institusi pengajian tinggi milik Sarawak. Katanya, Swinburne, Curtin, UTS, ICATS, Sentec dan Kolej Laila Taib adalah 5 institusi yang ditubuhkan dan dimulakan oleh kerajaan negeri melalui Yayasan Sarawak. Institusi ini menawarkan pelbagai kursus dan peringkat pengajian yang boleh dimanfaatkan oleh para pelajar dengan mendaftar di sini, menurut beliau dalam sidang media dan penyerahan Geran Expo Pendidikan Sarawak 2023 di Kuching pada Selasa. Tambah beliau, pelajar yang mempunyai kepujian peringkat Sijil Pelajaran Malaysia SPM dalam Bahasa Melayu akan diberikan tajaan, pinjaman pendidikan dan bantuan pendaftaran RM1,000 bagi mereka layak. Tambah beliau, pelajar yang mempunyai kepujian peringkat Sijil Pelajaran Malaysia SPM dalam Bahasa Melayu akan diberikan tajaan, pinjaman pendidikan dan bantuan pendaftaran RM1,000 bagi mereka yang layak. Dalam majlis sama turut berlangsung simbolik penyerahan geran peruntukan kepada pejabat-pejabat daerah yang terlibat. Manakala di Simunjan, projek bina baru jambatan konkrit di bawah projek transformasi luar bandar RTP untuk menyeberangi tali air di Kampung Sabun telah siap sepenuhnya untuk kegunaan orang awam. Pegawai Tadbir Pusat Khidmat Batang Sadong Muhammad Iqbal Liu Abdullah berkata, projek yang diuruskan oleh syarikat Azam Suria telah siap dan akan memberi banyak manfaat khususnya untuk tujuan perhubungan kepada penduduk di sekitarnya. Beliau berkata demikian semasa menyaksikan penyerahan projek siap tersebut oleh pihak Jabatan Pengairan dan Saliran JPS kepada Ketua Kampung Sabun Yahabi Hamdan pada Isnin.
Turut hadir penolong jurutera JPS bahagian Samarahan, Superdi Sarkawi dan Pengurus Besar Azam Suria, Suryati Ahmad. Turut hadir penolong jurutera JPS bahagian Samarahan, Superdi Sarkawi dan Pengurus Besar Azam Suria, Suryati Ahmad. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam, saksikan surutan konvoi kembaran Sarawak Merdeka di dataran Medan Betong pada Isnin. #menyebar fakta, salam UKAS.